Assalamualaikum, what's up guys, it's your boy Kimbo. So bertemu lagi kita dalam channel Kimbo Production. Okay guys, so hari ni aku nak buat satu segmen terbaru dalam channel aku, di mana aku rasa aku nak kembangkan bakat adik aku ni bercakap. Tak asal. Aku nak share kat korang lah pengalaman adik aku ni mengenai cerita-cerita seram yang dia pernah lalui. Sebab adik aku ni ada satu keistimewaan, dia ada sixth sense, benda dia boleh merasa dan dia boleh nampak sendiri benda tu. Jadi semalam ni aku nak jemput adik aku sendiri, iaitu Hanif. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanif bin Murhan, umur 19 tahun. Ya, itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Hanif bin Murhan. Saya adik pada Kimbo. Kita akan cerita tentang pengalaman saya lah, tentang nampak benda-benda yang tak sepatutnya dilihat. Kau jangan fikir bukan. Okay. Benda yang lain lah. Okay, relax lah. Okay, cerita nak pasal apa ni? Okay dek, bang nak kau just cerita pengalaman-pengalaman kau yang kau pernah lalui lah. Sebab kalau abang rasa banyak lah, tapi kau just cerita yang kira yang paling seram yang kau pernah rasa. Seram. Kat sekolah kau ke, kat rumah ni ke, masa kau tengah sepanjang kau pernah kena ganggu ke kan? Kena kacau ke kan? Cerita lah mana yang kau rasa yang paling the best lah. Okay, cerita paling best kita simpan, mungkin cerita next time. Tapi cerita ni pun kira seram nanya, tapi sebabkan dah lama kena, benda tu macam jadi tak berapa seram. Tapi mungkin korang seram lah. Ya, sebelum tu boleh cerita kat ada orang tak? Yang adik ni dah boleh nampak ni sejak umur berapa? Oh, saya boleh lihat, adik boleh lihat sejak ni duduk matuk lagi. Tapi waktu tu macam tak kuat lagi lah, macam tak umum, macam kita duduk matuk je kan, tak macam tak keluar sangat. So benda tu macam tak terlatih lah. Kurang matuk. Kita duduk rumah dalam 3 tahun lah tu kan. Dalam 3-4 tahun macam tu. Dia kecil lagi So benda tu macam nampak biasa je, pergi tandas dulu matuk tu tandas luar So tandas luar kan, tu macam biasa dah tanah kampung setakat pergi tandas tu nampak macam orang lalu kat luar tu biasa-biasa. Tapi waktu tu macam awal lah, macam benda tu dah tanda-tanda lah, macam dah nak nampak kan, cuma dia tak bagi nampak sangat. Tapi waktu tu ada atuk macam berani lah. Sebab masa waktu tu saya ingat memang atuk pun, dengan perasaan atuk pun boleh nampak. Macam atuk pun pernah macam cakap lah dengan benda tu. So macam benda tu relax lah. Tapi bila dah atuk meninggal, tu yang banyak kisah berangkai tu. So cerita dia kat rumah atuk tak ingat sangat sebab kecil kan. So kita cerita dah masuk kat taman. Okay, ni kisah kat taman ni sendiri. Kita orang pindah dalam umur berapa? Abang berapa? 5 Abang terjah 1 6 Abang 6 tahun, adik dalam 4 tahun lah. So waktu tu memang waktu tu duduk sini tu macam tak selesa sangat, sebab dah biasa duduk dengan atuk kan. So macam fikir suasana kampung. Tapi dah lama selesa lah duduk sini. So cerita benda ni berlaku dekat sana belakang tempat loji. Kita orang dekat loji lah tu. Belakang tu kira macam hutan lah, kira macam taklah hutan sangat. Dalam kawasan taman kita orang ni taman tapi dalam kawasan kampung. Jadi macam keliling tu memang boleh tengok kebun lah, kebun orang, kebun durian, sawit semua. So benda ni berlaku setiap kali nak dekat senja. So macam bila senja macam aku adik sendiri lah suka macam nak keluar, macam sebab memang dengar tengah senja dengar macam punya akak-akak panggil. Macam bukan akak tapi suara perempuan lah, macam dengar macam suara budak-budak macam meriah kan kat luar. Lepas tu sampai beberapa hari tu macam kena banyak kali jugalah. Tapi tak, diorang tak kena, family tak kena. Macam saya sendiri dah kena kan, macam ada orang ketuk pintu macam time maghrib. Tuk. Siapa tu? Kan? Tapi memang tahu lah kan, memang tahu ada orang kat luar. Saya ingat ada orang lah, memang waktu tu fikir memang orang lah kan. Sebab dia masih kecil lagi kan. Kecil lagi, tak ni. So saya pun keluar. Lepas tu kat kita orang ni rumah hujung. Lepas tu kawasan tepi ni ada macam lapang lah dulu. Lagipun waktu tu rumah tak besarkan lagi kan, memang lapang. So waktu tu tengok ada akak-akak ni kan dengan budak-budak kira macam dalam bayi-bayi kita lah. Ada yang umur dalam mungkin dalam darjah 2 macam tu, lebih kurang tinggi tu. Main bulatan,
macam nyanyi tu kan, nyanyi nenek-nenek kan, nyanyi lagu apa lah, lagu tapi bahasa Melayu lah kan, tapi tak ingat lah dia nyanyi apa. Lepas tu dia nyanyi tu, lepas tu mak panggil, mesti mak panggil macam masuk dah maghrib. So macam kita pun nasib baiklah, Allah selamatkan lah, nasib baik tak join lah benda tu. Tapi rasa benda tu macam tak sama ada bunyian ataupun ni lah, Bunyian kot, mungkin bunyian lah. Sebab dulu kita orang, dia seorang budak ni, dia macam kawan dengan apa? Un kan. So waktu tu memang memang percaya benda tu, tapi lama sikit nampak lah apa yang Un tu. So Un tu nanya, nak kata bunyian tak? Dia jin jahat lah. Dia kalau bunyian lain, saya kenal bunyian, tapi Un tu kira macam jin jahat, duduk kat belakang jugalah. Ada satu lagi jin yang biasa saya nampak ni, saya panggil nenek lah. Sebab dulu kadang terpanggil juga nenek, lalu naik basikal kan. Nenek tu tegur macam lambai macam ni kan. Nenek tu dia punya pakaian simple, pakai macam kain sarung. Lepas tu dia pun taklah bongkok 3, cuma nenek macam jenis tangan mesti macam nak pegang tongkat, tapi tak ada tongkat pun. Cuma dia macam, dia duduk kat satu tempat tu macam, tak tahu lah, waktu dulu nampak macam tempat tu macam ada tempat. Sekarang dah memang tak boleh nampak sangat, macam tempat tu macam sebenarnya tak ada apa pun. Dekat mana kan? Kat betul-betul memang tempat dulu kan ada pokok pontianak, panggil pokok pontianak yang macam akar dia macam bentuk U. Dekat mana sini? Dekat tempat haji tu lah, belakang tu. Oh, situ. So nenek tu memang sentiasa tunggu kat situ. Lagi dekat senja kan. Tapi kita orang tak akan main sampai senja, tapi memang perasan nenek tu. So nenek tu kadang-kadang dia rupa dia cantik, kadang macam rambut dia ikat betul. Kadang nenek tu macam rambut dia putih gini macam, tapi rambut dia lurus putih. Lepas tu memang tak tahu apa tujuan dia kan, Allah alam, tapi tak pernah kena kacau dia cuma tegur macam lah kan. Tapi sampai satu malam dia lambai je lah. dia lambai je lah macam. Tapi tu macam nak kata jin jahat, tak lah, dia jenis tak kacau orang. Tapi saya panggil dia nenek lah, jangan. Tapi nanya nanti kisah nenek ni akan lanjut lah, cerita-cerita pasal lain nanti. Lepas tu yang saya ingat dulu, ayah pernah cerita kan, waktu di mandi ada orang, waktu pergi mancing kat belakang tu ada orang tegur. Siapa? Nampak ni apa? Kenapa bawa ni mak kau kan? Waktu mancing, orang seberang tegur. Rupanya yang tegur tu, yang dia nampak tu yang macam mak, dia ingat mak ayah kita orang. Ayah punya mak kan, nenek lah. Rupanya itulah nenek tu, nenek yang rambut putih tu. So memang mungkin dia tahu kan tu bapak kita, dia saja jaga ke apa, tak tahulah apa tujuan dia. Itulah cerita dia. Lepas tu saya percaya juga yang kata kat belakang ni memang ada kampung jin, bukan kata bunyian lah, tapi saya pun percaya mungkin tu jin Islam. Sebab saya pernah lalu belakang, lepas tu memang dengar macam bunyi macam apa, macam kenduri. Waktu tekatan apa pun masih boleh dengar macam Ada kampung bunyian lah. macam ada kampung lah, macam meriah. Memang Dekat mana? memang betul-betul belakang. Dia panjang sikit, daripada dia sampai depan rumah Lokman sampai dekat ujung kawasan tepi ni. Depan rumah kita pun kadang ada buat macam, tak tahulah. Dekat tempat yang abang biasa ambil bulu tu. Tempat biasa tu lah. Macam sampai sekarang tempat tu dah kotor, tapi mungkin pada pandangan kita kotor, tapi tempat tu masih tempat dia kan. Baju ya. Okay. Tu nanti kita akan cerita lah. Banyak kisah seram pasal benda tu, tapi kita akan cerita lain. So kita cerita pengalaman kat tempat apa ni, Pantalayang ni sendiri. So Pantalayang kampung lah, kampung Torang. So waktu saya kecil, waktu dah jam 4, 5, 6 tu, ada kisah lah macam mak rempit kena kacau pontianak lah macam tu. So macam saya percayalah, memang dah macam tu kan, percaya je lah kan, walaupun tak tahu siapa kena. So macam saya ni jenis macam nak pergi masjid ikut kawan, kawan baik dulu lah kan, nak pergi masjid kan. Rumah jauh tau, baik pergi masjid Rawang lagi dekat, tapi nak pergi juga masjid Pantalayang, ikut jalan gelap. Dulu banyak jalan gelap kan, jalan dia tak banyak lampu lah. So kat tempat kita ni macam ada satu selekor, macam kira selekor maut jugalah, banyak juga kemalangan situ kan. Tapi kadang ada yang meninggal, ada yang tak dulu. So selekor Pantalayang. Sampai sekarang benda tu saya lalu memang ada lagi benda tu. Sampai sekarang kadang dia tunggu, macam dia tunggu saya lalu. So zaman tu ni kisah nak dekat bulan Ramadan. So mana kisah ni saya memang cadang nak pergi, sebab nak pergi sana ni sebab macam nak naik basikal.
tak saing ayah dengan abang. Ayah dengan abang pergi kat Rawang. So memang gila-gila pengayu waktu tu naik basikal seorang. So adik Darjah 5-6 lah macam tu. Oh 5. Oh. Darjah 4 masih tak berani lagi. Darjah 5-6. Tapi kau pergi seorang kan? Pergi seorang. Itu juga benda lah. Padahal boleh je ikut abang ayah pergi masjid depan. Nak juga pergi masjid dalam tak tahu lah. Kau pergi seorang kan? Pergi seorang lah. Kata kawan. Kawan tu dah sampai masjid lah. Oh nak jumpa kawan je, bukan saing. Ke saya pun dia naik ayah dia kan. Lepas tu so waktu lalu tu lah sampai kat Selekor tu ada dalam bulan Ramadan ke berapa tak ingat. Lama juga ada seorang pakcik ni tahan. So pakcik ni tahan kan. Dia tahan Geram. dia tahan tu dia kata macam biasa kan panggilan anak lah kan. Anak kan. Suka anak dia pun. Lepas dia cakap anak nak pergi mana ni. Pakcik nak tumpang boleh. So saya pun tumpangkan lah dia. Tak, dalam fikiran tak fikir apa-apa. Fikir nampak baju putih dengan pakai kopiah, bukan kopiah macam serban lah macam tu kan. Ya. Muka boleh tahan lah. Muka macam pakcik tapi ya sebab dia fikir dalam bulan Ramadan kan. Dia fikir macam ada kita kan orang dulu dia cakap orang cakap kan macam bulan Ramadan tak ada ni kan. tak ada benda tu. So dia ingat tu macam orang biasa lah nak pergi tumpang pergi masjid nak tarawih lah kata kan. Lepas tu dah sampai masjid tu, yang peliknya dah hantar pakcik tu macam berborak kejap masuk dalam masjid. Lepas tu bila kita masuk, walaupun kita budak main kan, walaupun semain tarawih 2 rakaat je dah pergi main belakang kan, tapi boleh perasan pakcik tu tak ada. Sepanjang isyak, sepanjang tu memang tak ada. Dia kata Nampak dia masuk dalam masjid je. Lepas tu dalam nampaklah masuk kan, tapi macam orang pun macam tak teringat lah, orang tak pandang dia apa. Tapi memang dia tak ada waktu solat, tak ada waktu apa-apa. Memang dia tak ada. dia memang pakai baju sebab putih lah. Sebab putih lah. Tapi kulit dia tak putih, kulit dia macam kulit kita lah lebih kurang. Ada kata dia ni apa ni, dah sampai masjid betul borak-borak. Dia macam kasih dia macam pakcik-pakcik lah Borak dengan dia lah. Dia bukan jenis, Bukan borak dengan orang masjid. bukan. Dia biasa kan orang cakap macam benda tu diam kan, tapi ni dia borak macam orang biasa. Macam kita kalau orang dewasa kena pun macam fikir memang orang. Memang orang kan. Lepas tu yang pelik pakcik ni kenapa hari-hari dia hari-hari tau. Sampai satu masa ni saya perasan waktu pakcik nak duduk ada ekor. Time tu saya dah fikir pakcik ni siapa? Kenapa ada ekor tu? Ekor dia waktu nak naik basikal tu nak nampak macam apa ni, nampak macam kat belakang punggung dia Macam bergoyang lah. goyang-goyang. So waktu tu macam pakcik tu macam gabrah. Tak adalah gabrah. Dia macam buat macam ni nak cover lah. Mungkin tu Allah bagi tunjuk kan, nak bagi tahu tu bukan orang. Boleh katakan adik memang setiap hari lah. Hampir setiap hari. Tapi tak bagi tahu kawan. Saya fikir macam orang biasa, kalau macam orang baik, kalau orang asing mungkin betul aku bawa orang tu, aku bawa bangla kan. Mungkin lah kita bagi tahu. Orang tu macam Melayu lah. Macam Melayu. Lepas tu yang peliknya sampai hari tu, yang hari yang terakhir nampak ekor tu, dia masuk masjid. Saya tanya dia, apa ni, pakcik semayang kat mana? Ada tu dekat tepi. Nanti dia kata macam dia tak cakap lah nanti apa kan, tapi memang saya teringin nak tengok. Lepas tu budak-budak memang semayang kadang tengok belakang. Lepas tu kebetulan Allah bagi tunjuk. Lepas tu saya solat pandang belakang tu, ingatkan pakcik tu je lah, rupanya ramai. Memang pakcik tu macam kira imam yang belakang-belakang, yang jin-jin lain tu warna putih-putih tu, dia punya makmum. Ui, kiranya adik kan masa tu dah jadi imam kan, budak-budak kan. Kira semayang saf belakang orang dewasa lah. Kadang memang dah budak-budak tu kadang kita sengaja jarakkan lebih kan, memang nak dekat kawasan belakang. Lepas tu adik sajalah tengok belakang. Saja tengok belakang, memang nak teringin. Memang teringin nak tengok apa dalam belakang. Pakcik tu kata semayang kat belakang. Pelik juga kan. Belakang main belakang kan. Lepas tu tengok. Cerita ni adik tak cerita lagi. Biasa cerita satu kan. Tu sekarang pakcik tu masih ada lagi. Kadang-kadang waktu solat kadang kat sekarang ada. Benda ni pun cik tu kadang datang, kita orang tengah duduk borak, pakcik tu datang duduk. Kadang dia duduk jauh, dia tengok, dia senyum je. Kalau kita orang diam buat benda baik, dia tak apa-apa lah. Kalau macam kita orang ni kadang nampak dia lalu tu macam dia pandang. Macam dia tak suka lah kita kat masjid kan. Memang mungkin pakcik tu baik lah.
Mungkin Jin Islam rasanya. Tapi yang tu rupa yang kita nampak. Tapi bila nampak ekor tu tak tahulah pada pandangan Itulah. pandang lain mungkin muka dia lain Orang kata sebaik-baik jin sejak manusia. Tu kata kalau boleh janganlah kita, walaupun dia tu jin Islam, jangan kita nak berkawan lah. Sebab dia jin tau, jin. Mungkin waktu hari, sebenarnya nampak pakcik tu kan pada hari pertama pergi. Mungkin dah berapa hari kan, pakcik tu mungkin kenan. Dia tahu jenis budaknya boleh macam tu. Dia mungkin nak damping tu kiranya. Jangan. Sampai sekarang lah tu. Sampai sekarang dia kadang dia suka waktu budak-budak tengah duduk tu dia duduk. Dia duduk kat antara budak tu. Bukan, kadang duduk sebelah dia. Tapi kadang bila nampak sini tengah duduk, nampak dia duduk. Tapi lepas ni sekarang ni pakcik tu masih ada. Okey. Pakcik tu masih ada. Sekarang pakcik tu masih ada lagi lah dekat. Memang ada. Tapi muka dia tak berubah sikit lah. Sebab umur dia lain. Dia muda dia lain. Mungkin dah 300 tahun masih nampak tu kan. Tu bayangkan dia adik dia dah 5. Sekarang dah umur 19. Sama pakcik tu. So pasal pakcik tu kuat. Adalah apa ni, tapi nak pesan lah kat budak-budak kan, budak-budak kat masjid, jagalah akhlak kan, jaga adab lah, jaga adab, jangan terlampau rancak borak. Sebab tu dalam rumah Allah, kita kalau boleh jagalah adab. Jangan kalau kita nak borak pun luar masjid, jangan dalam kawasan masjid. Macam tak elok lah. Lagipun kalau nak main game, kau fikir main game, kau jangan main kat masjid. Ada kawan kau tak layan lah, buat je tak layan. Tapi kau dalam masjid bukan selalu 5 waktu je kan korang istighfar ke duduk dalam masjid. Kalau kau duduk luar memang kau fikir main game lah. So budak-budak yang aku cerita sekarang, aku pesan lah, yang aku nampak kadang kalau budak-budak memang jenis Islam memang suka datang tengok. Kadang aku tengah duduk sini, kadang tengah duduk sini kan, tengah duduk sini nampak ada benda tu duduk. Biasa banyak lah. Kadang macam-macam jenis lah dia macam, tapi jenis macam orang. Kalau dekat masjid memang jenis bentuk dia macam orang. Macam orang nak beribadah, dia duduk. Dia sama ada nampak semaya kat sana ke. Kan kita sini nampak semaya, tapi bila kita toilet tak ada pun. Macam cerita makmum pula. Dia punya apa adik saya punya cerita ni sama dia punya cerita macam Abang Atuk kan. Abang Atuk apa ni, kita orang ni dulu lah, zaman dulu kan, kira kawasan kampung. Nak pergi masjid time tu waktu maghrib. Waktu maghrib jalan naik sikal kan, kira masa tu tak tahu lah, tak ada orang azan ke macam tu kan. Apa ni, saya dah sampai masjid tu, dah sampai kira dah masuk waktu. Kira Atuk solat maghrib ke? Solat maghrib ke atas lah. Bukan solat sunat kan. Tapi kira dia nak solat maghrib lah kan. Tapi dia sampai-sampai je memang tak ada slipper, tak ada apa tau. Tapi apa yang pelik, bila dia nak pergi tempat wuduk, tengok dah basah. Kira macam ada orang lah, dah terbuka lah. Dah macam dah lantai basah. Macam orang dah pernah ambil air wuduk kan. Macam ada orang macam ada orang lari kat dalam kan. Tak slipper tak mana tak tahu kan. Lepas tu pun masuk dalam. Lepas tu bila masuk dalam tengok ada orang tengah semayang. So macam biarkan lah. Tapi orang tu pakai baju putih, putih kan. Macam kau orang kan. Memang kau orang lah. Tapi kalau benda tu baik tak payah tegur. Tapi masa tu tak fikir lagi kan. Tak fikir lagi sebab macam fikir orang kan. Pakai sebab putih, jubah putih kan. Lepas tu pun Atuk pun semayang. Abang Atuk semayang. Tapi peliknya macam orang tu lama. Dia berdiri ke? Dia kira macam orang tu diri kat depan. Macam Atuk ni kira semayang belakang ke tengah kan. Dia diri je sepanjang Atuk semayang. Lepas Atuk semayang beri salam pertama, kedua, paling depan tu dah hilang lah. Macam tu lah kira. Yang satu benda Islam yang selalu perasan lah, kalau macam ambil wuduk kat tempat kat masjid saya tu ada tempat baru, tempat lama. Tempat lama tu memang selalu perasan lah dia. Itu abang seram ni. Memang kita berseram kan dulu. Kadang lampu tak ada kan. Kadang memang budak-budak ambil semayang macam tu lah kan. Kalau dewasa pun jenis tu juga, dah takut. Lepas tu yang kat situ lah macam kadang tengah ambil tu kan, tiba air keluar. Time air keluar tu tengah ambil wuduk tiba air belah sana lah, belah sana keluar.
Kadang-kadang dengar je, kadang tak nampak pun. Tapi kalau korang tak payah nak tutup. Sebab takut nanti dia kacau lah. Macam bila orang tu mungkin nak ambil wuduk kan. Kalau nampak itu keluar biar je. Biarlah air bil air naik kan. Tapi tak naik pun nanya tu. Yalah pada pandang kita kan. Kita je kan. Tak ada pun. Buka kan. Tapi kalau korang nak tengok sangat, tunggu 3 pagi. InsyaAllah lah nanti air tu tutup sendiri. Jangan kau tutup. Tak tertutup pun nanya bagi dia orang. Nak tengok kau tunggu 3 pagi, rajin tunggu masjid kau tunggu tengok kat pipe tu. Mungkin nampak lah insyaAllah lah. Tu kalau siapa nak tengok lah. Memang dia tak akan tutup dalam 2-3 pagi tu. So guys, aku rasa tu je kot untuk video kali ni, untuk segmen seram kita pada minggu ni. Jika korang rasa nak dengar cerita lain ataupun korang boleh komen kat bawah komen. nak cerita untuk apa ni, sekolah ke, kat sekolah ke, toilet ke, toilet ke. Sebab dia memang ya, dari kecil lagi dah pernah. Tapi dah nanya nampak. cerita saya ni macam nanya benda tu tak ada nampak jenis ni, cuma nak cerita tu memang terpaksa nak panjangkan. So korang terpaksa lah hadap macam nanya tu macam nak cara nak panjang olah kan. Benda tu kan dah berlaku lah sekejap ke macam nak cerita ke macam cerita-cerita yang biasa korang dengar dekat channel-channel lain kan. Dia punya kalau kena kacau tu memang kena kacau kau-kau lah. macam lama. Macam contoh masuk Bila bilik, kejap je terampak ada kat cermin. Lepas tu tiba-tiba bila nak kat pintu, tiba nampak ada lagi. Memang macam terlampau kena kacau gila lah. Padahal macam adik saya ni yang memang nampak, dia kata benda tu macam sekali lalu je. Dia macam yang biasa kalau tak kena nampak muka pun. kau tu memang biasa orang yang tak pernah kena lah. Kalau macam saya ni macam dia nak kacau tu fikir jugalah macam mana nak takutkan kan. Macam just nak macam bagi macam tu je lah, tahu lah. tahu. Okay lah guys, so tu je video untuk kali ni. So kalau korang suka dengan segmen aku yang baru ni, segmen malam seram ni, korang boleh komen untuk sambungan, untuk adik aku cerita lebih banyak lagi cerita-cerita seram dia. Okay, see you soon guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.